Bismillahirrahmanirrahim, hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk mencari populariti, tetapi untuk membawa anda semua untuk kita sama-sama memahami, menyelami dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi generasi terajui revolusi industri demi masa depan Malaysia lestari. Sebelum itu, sekalian aspirasi buat panel hakim, panel juri, hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia baru. Saya titipkan buat penutur bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut pengurusi Forum Ekonomi Dunia, Profesor Klaus Schwab, dalam buah fikirnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, Industri Revolusi 4.0 merupakan gabungan teknologi automasi dengan teknologi siber yang merangkupi 4 aspek utama yang pada akhirnya telah membuat banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia pekerjaan dan juga gaya hidup manusia itu sendiri. Dan apabila kita berbicara tentang generasi perlu seiring dengan transformasi revolusi. Perlu untuk kita fahami yang sebenarnya kita perlu lakukan perubahan secara pesat asas kehidupan sebuah masyarakat. Dan kita sebagai generasi milenial perlulah terajui revolusi untuk negara tercinta. Kerana apalah gunanya kemodenan generasi semata-mata, tetapi sayang masyarakatnya kontang dari pengisian jiwa dan pembangunan minda. Tuntasnya, generasi milenial pemangkin revolusi industri 4.0 berkehendak kita untuk berbicara tentang usaha-usaha, kepentingan-kepentingan serta pengamalan norma hidup berevolusi sebagai asas pembekalan, pembikinan, pembentukan generasi peneraju generasi yang berkualiti. Maka marilah kita telusuri sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana 3 inti bicara. Yang pertama, kita akan menaiki layar bahtera, melihat agenda pendidikan bagi mempersiapkan aset belia negara. Dan yang kedua, kita akan melihat yang mana ianya akan memacu pertumbuhan ekonomi bagi mengecapi masa depan yang lestari. Dan yang ketiga, kita akan menginsafi dan melihat sejauh mana generasi mampu terajui. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Yang pertama, pasti semuanya bermula dengan pendidikan. Ahli falsafah Herodotus pernah menyatakan bahawa pengamalan pengetahuan, kepimpinan dan juga pemerintahan yang berpasakkan keadilan juga transformasi mengikut revolusi merupakan satu bentuk pakej yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ibarat irama dan lagu, ibarat isi dengan kuku. Kesemua itu perlu turut sama dipacu untuk mendapat pendidikan yang jitu. Begitulah juga di Malaysia. Apabila pelan pembangunan yang mengalami angin perubahan daripada kelompok prasekolah hinggalah penyediaan kepada tenaga kerja mahir dengan menyuntik cabaran mendepani revolusi bersifat futuristik. Maka kita dapat lihat kelas pendidikan abad ke-21 dengan pembekalan tablet dan variasi dalam kita mempersiapsiagakan untuk kita sama-sama mendepani revolusi. Pendidikan menerima pendudukan terbesar iaitu sejumlah 50.4 bilion ringgit. Dan adakah kita akan mensia-siakannya? Pandemik juga memberikan masa kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan pendidikan norma baharu. Natijahnya, agenda kerajaan sudah menutupi kelompongan yang ada dari Pelan Induk Pembangunan Pendidikan sehinggalah usaha membangunkan pusat kemahiran segala-galanya telah dilaksanakan bagi memastikan generasi tidak ketinggalan. Hari ini ilmu telah kita miliki, tapi adakah ianya sudah bersedia untuk diaplikasi? Tepuk dada, tanya selera, kita bergerak kepada yang kedua, yang mana ianya memacu pertumbuhan ekonomi industri 4.0 dan yang mana industri ini memodenkan semua sektor di Malaysia yang menjurus ke arah pendigitalan sejajar dengan keperluan semasa dan akhirnya kita mampu menjana pendapatan ekonomi. Tidak percaya? Buktinya, bagaimana kisah Jack Ma dan syarikat gergasi dagangnya Alibaba. Bagaimana beliau mampu menggapai kejayaan sehingga beliau digelarkan jutawan. Bagaimana kisah sadis Hiroshima dan Nagasaki kemudian mereka bangkit dalam beberapa tahun dan mereka dapat menguasai bidang automasi.
Rahsianya hanya mengaplikasikan teknologi dalam sesuatu sektor dan menggunakan kuasa modal insan untuk menggerakkan sektor negara. Di Malaysia, saya cukup berbangga apabila semua sektor di Malaysia terima baik revolusi baharu. Bermula dari Pelan Transformasi, Kementerian Perdagangan dan Antarabangsa dan Industri sehinggalah perusahaan kecil dan sederhana. Semua bekerjasama memacu objektif yang sama. Usaha-usaha kerajaan seperti usahawan, You Can Do It dan banyak lagi telah membenihkan hasil sehingga 20% KDNK negara disumbangkan oleh usahawan digital sendiri. Semua ini dilaksanakan bagi mengecapi masa depan yang lestari. Tuan-tuan dan puan-puan yang ketiga, kita perlu menginsafi dan melihat sejauh mana generasi mampu terajui. Yang pertama, saya akui generasi milenial di Malaysia cukup berjaya apabila program #Saya Digital dan impian Hub Digital Malaysia menjadi platform besar untuk anak watan negara menunjukkan kreativiti dalam kemahiran inovasi. Paling membanggakan apabila ramai berkebolehan menunjukkan kreativiti dalam sesuatu pertandingan inovasi. Generasi masa kini diakui hebat dari segi kemajuannya. Persaingan untuk mengejar kejayaan memang berlaku di mana sahaja. Namun, saya tidak mahu ada ketinggalan di belakang sana. Kepada yang kurang berkemampuan, usah berkecil hati untuk bangkit di bumi sendiri. 63 tahun kita merdeka. Adakah kita akan membalas jasa merdekakan negara kita? Dengan begitu saja. Kesimpulannya, adakah kita layak dipanggil anak bangsa jika kita sendiri tidak membalas jasa dengan menerajui industri? Adakah kita layak disebut anak Malaysia jika kita sendiri merosakkan harapan negara? Adakah kita akan meneruskan kejayaan Malaysia? Ya, sudah tiba masanya kita letakkan satu matlamat hidup untuk kita menyambut cabaran era globalisasi demi masa depan yang lestari. Dayung sudah di tangan, sampan sudah di air. Tinggal usaha kita untuk memulakan langkah pertama. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.